Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang peringkat-peringkat pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap konsep Tauhid. Okay. Apabila berlaku perkembangan kemajuan sains dan teknologi, manusia itu tidak lagi cenderung untuk membicarakan tentang bab-bab berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan. Ini kerana apabila berlaku kemajuan, maka masyarakat lebih cenderung kepada perkara yang berkaitan dengan materialism. Okay. Ini pada mulanya berlaku apabila masyarakat barat mula memisahkan agama daripada pemerintahan. Walaupun pada asalnya barat sangat menekankan konsep ketuhanan dalam pemerintahan mereka. Namun begitu, apabila berlaku penindasan, maka masyarakat mula berpaling dari jenis pemerintahan tersebut. Dan akhirnya apabila berlaku pula revolusi sains di barat, masyarakat tidak dapat mencari ketuhanan melalui sains, dan akhirnya oleh kerana sains itu tidak dapat membuktikan ketuhanan, lalu mereka pun memisahkan, mereka kata tidak perlu kepada agama kerana ianya tidak dapat dibuktikan melalui teori-teori sains ataupun metafizik, ya. Dan akhirnya mereka lebih percaya kepada sains. Apabila mereka percaya kepada sains, maka mereka yakin bahawa manusia itu, alam itu diciptakan melalui proses semula jadi, proses alam ataupun disebut sebagai nature's law, seperti teori Darwinism melalui evolusi dan sebagainya. Okay. Dan konsep ini, ideologi ini juga dikenali sebagai sekularisme. Dan sekularisme adalah merupakan peringkat pertama kepada perubahan ideologi masyarakat terhadap konsep Tauhid. Okay. Semakin berkembang kemajuan sains dan teknologi, lalu wujud pula ideologi-ideologi baru seperti liberalism, rationalism, humanism, human rights, pluralism dan demokrasi. Okay. Dan liberalism pula adalah suatu kepercayaan, okay, di mana mereka berpegang kepada prinsip kebebasan. Okay. Mereka letakkan kebebasan itu sebagai autoriti tertinggi yang akhirnya akan menggantikan peranan agama untuk memandu kehidupan masyarakat. Okay. Mereka mengatakan bahawa dalam perkara yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, okay, tidak ada satu autoriti pun yang berhak untuk menghalang mereka melakukan apa sahaja yang ia mahukan, asalkan ianya tidak mendatangkan kecederaan kepada orang lain. Oleh itu, mereka tidak layak untuk mendapat hukuman ataupun denda ke atas diri mereka kerana ia hanya berkaitan dengan diri sendiri. Sebagai contoh, fahaman sebagai contoh hak kebebasan mereka untuk beragama, ya, seperti yang berlaku di Indonesia apabila
ianya telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sana untuk orang bukan Islam berkahwin dengan orang Islam, dan orang yang bukan Islam itu tidak memeluk agama Islam. Itu perkara biasa di Indonesia. Okey. Seterusnya pula adalah rasionalisme. Rasionalisme pula adalah konsep yang menggunakan akal fikiran sebagai autoriti. Jadi mereka hanya menggunakan akal semata-mata, ya, dan tidak menerima wahyu. Okey. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan humanism. Okey. Ianya adalah suatu pendirian falsafah dan etika yang menekan nilai dan tindakan manusia. Okay. Dalam konteks moden, pemikiran ini ianya saling berkaitan dengan pendirian tindakan manusia dengan pelibatan sains sebagai jalan untuk mereka memahami alam sekitar, tanpa berpegang kepada wahyu yang diturunkan dalam agama. Contohnya Al-Quran. Mereka tidak akan terima wahyu itu, tetapi mereka hanya menerima sains. Dan semua ini berpunca daripada sekularisme. Okay. Kemudian peringkat seterusnya adalah peringkat human rights. Okay. Mereka menuntut hak kebebasan, dan yang paling utama kebebasan yang dituntut adalah kebebasan daripada ketakutan. Yang kedua, kebebasan untuk berkemahuan. Yang ketiga, kebebasan hak untuk bersuara. Yang keempat, kebebasan kepercayaan. Kalau kita lihat pada yang berlaku di Malaysia sekarang ini adalah banyak tuntutan-tuntutan yang menggunakan nama human rights untuk kepentingan individu ataupun organisasi. Sebagai contoh, LGBT yang juga menuntut hak sama rata, hak kemanusiaan daripada kerajaan untuk mereka di-validate, okay, dalam masyarakat, supaya mereka diterima dalam masyarakat. Sedangkan di dalam Islam ianya adalah sesuatu yang salah. Okay? Dan sebagai sebuah negara yang mengamalkan disebut sebagai agama rasmi, iaitu agama Islam sebagai agama rasmi, tuntutan itu adalah suatu tuntutan yang tidak patut dibuat. Okay? Dan bukan itu sahaja, banyak lagi hak asasi, okay, yang disebut, sama ada dari hak sivil, politik, sehinggalah kebudayaan. Dan hak asasi manusia ini, kalau di negara barat, ini adalah antara autoriti yang tertinggi, tuntutan yang paling tinggi, kerana ianya melibatkan hak kemanusiaan, dan semua manusia itu dianggap mempunyai hak masing-masing. Okay. Dan peringkat seterusnya pula adalah pluralisme agama. Okay. Pluralisme pula merupakan konsep tentang penerimaan agama-agama yang berbagai. Okay. Maksudnya tiada agama, satu pun agama yang tunggal, yang eksklusif untuk menjadi sumber kebenaran. Okay. Atau setidak-tidaknya terdapat kebenaran dan nilai yang benar dalam agama lain. Okay. Dan yang kedua pula adalah penerimaan kebenaran wujud dalam dua atau lebih agama. Dan dengan penekanan aspek-aspek yang diterima oleh agama-agama tersebut.
Dan akhir sekali, peringkat yang terakhir adalah peringkat demokrasi. Demokrasi satu bentuk kerajaan dengan kuasa menggumbal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Okay. Maksudnya rakyat memilih untuk menggubal, membentuk kerajaan, struktur kerajaan, okay, menggunakan hak-hak yang diberikan oleh rakyat kepada kerajaan. Okay. Maksudnya rakyat memberi mandat kepada kerajaan untuk memerintah. Dan cabaran kepada perubahan ideologi ini terhadap agama Islam, okay, antaranya ialah wahyu itu tidak lagi dianggap sebagai sumber tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Apatah lagi tidak diguna pakai dalam pemerintahan. Yang kedua, agama Islam itu akan dipisahkan dari pemerintahan ataupun politik dan hanya akan diguna pakai pada upacara-upacara tertentu saja. Okay. Dan yang ketiga adalah usaha untuk menjatuhkan kedaulatan Islam itu akan menjadi lebih giat dan lebih mudah. Okay. Kerana apabila berlaku perubahan ideologi ini, umat Islam itu sendiri akan terpengaruh dengan ideologi moden ini dan akhirnya tiada lagi pengamalan Islam. Oleh itu kita perlu memantapkan lagi kefahaman kita terhadap Islam dan meningkatkan lagi daya saing, kompetensi kita, sama ada dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Kita dapat menegakkan kedaulatan Islam khususnya di negara kita, Malaysia. Sekian, terima kasih.